Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lukman Muhammad. Ini ringkas 12 tengah hari. Terus menyokong untuk mengembalikan kegemilangan sukan sepak takraw Sarawak seperti tahun 70-an dan 80-an. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, percaya Kampung Bintawak Batu mampu lahirkan raja libas lebih ramai lagi. Katanya selepas siap gelanggang sepak takraw yang bernilai RM120,000 itu, kelak kampung itu mampu melahirkan pemain berbakat. Teruskan usaha dan meningkatkan prestasi sukan sepak takraw di Kampung Bintawak Batu. Dan seterusnya kita harap kita dapat melahir lebih ramai lagi pemain-pemain yang berkaliber dalam sukan ini, terutama di kalangan generasi muda dan anak muda kita untuk mewakili negeri Sarawak, dan sekiranya usaha ini dapat kita pertingkatkan di semua tempat, bukan saja di kawasan kita Patan Ramai, malahan di seluruh Sarawak dapat melahirkan pemain berkaliber dalam acara sukan ini. Tidak mustahil satu hari nanti Sarawak boleh menjadi juara dalam acara sukan sepak takraw. Jadi kita di Patan Ramai akan berusaha membantu untuk meneruskan kegemilangan sukan ini seperti pernah berlaku pada tahun 70-an hingga 80-an. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai berkata, projek yang dilaksanakan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU itu dilengkapi dengan kemudahan gelanggang, bumbung dan lampu limpah. Jelasnya lagi, projek transformasi luar bandar RTP dibangunkan secara berterusan dalam kawasan Pantai Damai. Pada tahun ini, untuk tahun 2020, kita ada 34 buah projek RTP dilaksanakan untuk kawasan Pantai Damai. Untuk tahun 2021, kita dah mencadangkan 37 projek. Dan projek ini telah pun berjalan dengan begitu baik, begitu kemas sejak bermula pada tahun 2015 dan sehinggalah pada sekarang ini. Dan yang menariknya mengenai projek RTP ini kerana projek ini dibohon oleh penduduk kampung. Berbeza dengan projek-projek yang lain dilaksanakan terus oleh agensi kerajaan, tapi projek RTP ini walaupun yang kecil tapi dimohon oleh penduduk kampung. Maka apabila siap satu projek itu, dia terus dapat memberi manfaat kepada penduduk kampung. Sementara itu, dedah Dr. Abdul Rahman Junaidi, masjid yang berusia 47 tahun di Kampung Semarang Pusa akan dibina semula di Tapak Baharu hujung Disember depan. Masjid berkenaan musnah sebelum ini ekoran daripada fenomena air pasang yang melanda Pusa. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, kos pembinaannya akan menelan belanja RM2.5 juta dan akan dibina di atas tanah berkeluasan 5.1 ekar. Sementara itu, mengikut jadual yang telah pun disediakan, tendernya akan dibuka pada penghujung November, pada 25 hari bulan November. Manakala kerja permulaan akan bermula pada 29 Disember. Tambahnya lagi, pembinaan masjid itu pernah dicadang oleh mantan Ketua Menteri Allahyarham Pen Sri Adanan Satem. Pelaksanaan Masjid Kampung Semarang di pusat bahagian Betong. Seperti yang saya dah maklum bahawa memang ada perancangan untuk membina masjid baru di mana tanahnya telah pun diluluskan oleh mantan Ketua Menteri kita, Pen Sri Adanan, pada tahun 2016 di tapak yang baru. Tapak yang baru berseluas 5.1 ekar. Pembinaan masjid tersebut dijangka mengambil masa 16 bulan dan dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan tahun 2022. Buat sementara waktu, katanya lagi, penduduk Kampung Semarang menggunakan Surau An-Nur, Kampung Sungai Durian Semarang bagi menunaikan solat. Berita baik buat penduduk di Kampung Boyan, Kampung Gresik dan Kampung Surabaya apabila bakal menikmati akses kemudahan internet yang lebih pantas. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, ia secara tidak langsung akan memudahkan penduduk setempat untuk memasarkan produk mereka, menjalani sesi pembelajaran secara maya dan memudahkan pelawat untuk menikmati kemudahan internet di kawasan tersebut. Yang diambil oleh pihak kerajaan melalui usaha TM adalah satu yang baik,
memperluaskan perkhidmat Unify di kawasan-kawasan kita. Nombor 2, Kampung PGS ini terkenal dengan aktiviti pelancongan. Sekiranya kita dapat pastikan sebelum pandemik ini berlaku, setiap hujung minggu kawasan ini akan padat dengan pelawat dan pelancong luar yang datang ke Kampung Boyan, Gresik dan Surabaya. Dan tempat ini menjadi kunjungan ramai kerana kemudahan-kemudahan ada seperti industri kek lapis, industri kuih, gerai makanan serta keindahan alam sebelah jadi. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU menambah, penduduk di kawasan berkenaan diseru untuk menjaga kemudahan yang telah disediakan oleh kerajaan untuk tidak melakukan sebarang aktiviti vandalisme sekaligus menjalinkan kerjasama daripada pelbagai agensi bagi pemantauan. Akan bekerjasama dengan agensi-agensi seperti DKU, Telekom, dengan bantuan pihak polis untuk kita bersama-sama bekerjasama dengan pihak JKK Kampung untuk memastikan bahawa kemudahan yang disediakan oleh kerajaan ini dapat kita jaga dengan baik. Bertemu kembali. Majlis Islam Sarawak MIS membenarkan penambahan jumlah jemaah untuk bersolat Jumaat dan solat 5 waktu di masjid dan surau berikutan situasi semasa COVID-19 di Kuching, Sarawak kini mencatatkan penurunan kes. Menurut kenyataan yang dikeluarkan MIS, hanya 100 jamaah sahaja dibenarkan untuk menunaikan kewajipan solat di masjid dan surau, sementara bagi Masjid Jamek Negeri Sarawak membenarkan maksimum 200 jamaah dengan mematuhi penjarakan fizikal. MIS turut memaklumkan majlis pengimarahan seperti ceramah, kuliah, bacaan Al-Quran dan Yasin pula hanya dibenarkan bagi tempoh antara Maghrib dan Isyak mengikut had yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, majlis jamuan makan di dalam masjid dan surau adalah tidak dibenarkan dan digalakkan menyediakan makanan secara berbungkus untuk dibawa balik. Dalam pada itu, MIS mengesahkan gugur tuntutan wajib mengejarkan solat Jumaat bagi sesiapa yang tidak memperoleh kuota jemaah solat Jumaat, sebaliknya hanya wajib menunaikan solat fardu Zuhur. Selain itu, MIS juga meminta supaya garis panduan masjid dan surau dipatuhi di seluruh Sarawak dan arahan ini berkuat kuasa mulai hari ini sehingga Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB diisytiharkan tamat oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. 2 lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan selepas dipercayai terlibat dengan pembalakan haram di Lubuk Bembang. Komander Brigad Pasukan Gerakan Am PJA Sarawak Senior Assistant Commissioner Manca Atta dalam kenyataannya berkata, tangkapan dibuat dalam satu serbuan ops libas di kawasan pembalakan di Jalan Bukit Engkerabai. Pemeriksaan lanjut oleh sepasukan anggota cawangan Risik Batalion 10 PGA Sibu menemukan sebanyak 80 batang kayu balak pelbagai saiz yang telah ditebang. Selain 3 buah jengkaut, sebuah lori, 1 unit gergaji berantai, 2 buah pam air serta 1 set penjana yang dianggarkan bernilai RM793,500. Kata Manca, tangkapan dan rampasan itu kemudian diserahkan kepada Jabatan Hutan Wilayah Sibu untuk tindakan dan siasatan lanjut di bawah Seksyen 96 Ordinans Hutan Sarawak 2015. Untuk rekod sepanjang tempoh operasi dilaksanakan sejak awal tahun hingga 17 November lalu, Brigade Sarawak PGA telah mencatatkan kejayaan bernilai lebih RM35 juta membabitkan 149 kes dengan jumlah tangkapan seramai 412 orang. Malaysia dan China meterai perjanjian kerjasama dalam pembangunan vaksin yang selamat dan berkesan selaras usaha kedua-dua negara memerangi pandemik COVID-19. Menurut kenyataan bersama oleh Kementerian Luar dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Majlis menandatangani perjanjian berkenaan telah disempurnakan Menteri MOSTI Khairi Jamaluddin dan rakan sejawatnya Wang Sigang secara maya. Perjanjian khusus tersebut akan dikendalikan di bawah pengawasan jawatan kuasa tertinggi dipengerusikan oleh Menteri Luar kedua-dua negara iaitu Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan rakan sejawatnya Wang Yi seperti yang dipersetujui pada 13 Oktober lepas untuk mempromosikan kerjasama pragmatik dan pendekatan yang lebih koheren dalam menangani cabaran pasca wabak.
Malaysia diberi keutamaan akses kepada vaksin COVID-19 yang dibangunkan oleh China, perkongsian pengetahuan dan kepakaran serta kemudahan saintifik dan keupayaan teknologi untuk memajukan pembangunan vaksin di kedua-dua negara. Kedua-dua negara juga menyokong penyertaan sektor awam dan swasta termasuk universiti, institusi, masyarakat dan organisasi dalam projek kerjasama bersama. Perjanjian berkenaan akan berkuat kuasa untuk tempoh 5 tahun pertama dan dilanjutkan secara automatik untuk tempoh setahun pada satu masa setelah dipersetujui bersama oleh kedua-dua belah pihak. Baik, laporan itu tadi mengakhiri ringkas untuk jam ini. Kepada anda di luar sana, malam ini jam 8.30 malam, kita akan paparkan secara langsung diskusi pasca bajet 2021 bersama Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng yang akan berkongsi perincian mengenai bajet 2021 Sarawak. Jangan lupa temu janji pada malam ini, laporan berita padat hanya di TVS. Salam hormat.